السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sambungan kita 927. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada orang tua berambut dan janggut putih berpakaian suf. Lalu ia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah kamu? Semoga Allah memberi rahmat kepada kamu. Jawab orang itu, aku Zarnab bin Bara'alah, pesuruh Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Saya ditempatkan di bukit ini dan didoakan panjang umur sehingga turunnya ia dari langit. Adapun kerana saya tidak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kirim salam pada Umar dan katakan kepadanya, wahai Umar, sedang-sedanglah kamu dan mudahkan segala sesuatu, sebab hari kiamat telah pun dekat. Dan diberitahukan kepadanya bahawa beberapa hal jika berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW, maka segeralah lari. Jika lelaki cukup sesama lelaki dan wanita cukup dengan sesama wanita, dan mereka bernasab kepada yang bukan turunan mereka, dan yang tua tidak sayang kepada yang muda, sedangkan yang muda tidak hormat pada yang tua, dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dan orang yang belajar ilmu hanya semata-mata untuk mendapatkan wang, dan turun hujan di musim kemarau, dan anak hanya menyebabkan penyesal kedua orang tua, dan bertambah banyak orang yang tidak berbudi, dan berkurang orang yang mengenal budi, dan orang-orang berlomba-lomba membangunkan rumah dan hanya menurutkan syahwat hawa nafsu, dan menukar agama dengan dunia, dan meremehkan urusan pertumpahan darah, dan memutuskan hubungan kerabat, dan menjual hukum, dan mempertinggikan bangunan menara, dan memperhias bentuk mushaf, dan memperhiaskan masjid, dan memuliakan orang kaya, dan wanita-wanita dapat berkenderaan sendiri. Kemudian dia pergi dari kami. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke tempat itu membawa 4,000 tentera dan tinggal di sana 40 hari, berazam untuk tiap sembahyang, tapi tidak mendengar jawapan apa-apa. Pagi semalam kita dah baca berkenaan dengan sambung. Jadi dikisahkan tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata dia nampak satu orang tua dan diberi salam. Yang orang tua ni dia kata tiba-tiba nampak orang tua ni yang berambut dan berjanggut putih, pakai suf ni, pakai jenis ni lah, pakaian yang suf ni jenis pakaian yang kata apa, dengan kasut, dengan yang kalau kasut dia sampai ke betih tu, jenis suf ni.
Lalu dia berkata, memberikan salam. Jadi dijawab oleh salam. Lepas tu ditanya oleh Umar, siapa gerangan kamu ni? Dia kata, aku Zarnak bin Bara'ala, merupakan pesuruh kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dia kata, aku ditempatkan di bukit ni dan didoakan panjang umur sehingga turun ia daripada langit. Jadi akan turunnya sampai turun Nabi Isa lah. Turunnya Nabi Isa. Jadi dia duduk situ, Allah dipanjangkan umur dia. Dia kata, aku diletakkan di sini dan doa sampai dah turun daripada langit. Jadi dunia ni yang kita sedia maklum, apabila sudah berlaku dengan banyak perkara yang menyesatkan dan merosakkan manusia, jadi Nabi Isa ni turun untuk menyelamatkan akan umat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Muhammad lah, bukan dibawa syariat dia. Jadi ketika tu dia kata, adapun kerana saya tak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kirim salam kepada Umar dan katakan kepadanya, wahai Umar, sedang-sedanglah kamu dan mudahkan segala sesuatu, sebab hari kiamat telah pun dekat, dan beritahu kepadanya beberapa hal jika berlaku pada umat Nabi Muhammad, maka segera lari, dia kata. Jadi keadaan ini akan berlaku ketika mana dunia yang sudah pun akhir, yang akan berlakunya kiamat. Lepas tu dia pesan kepada Sayyidina Umar, sedang-sedanglah kamu dan mudahkan segala sesuatu, kiamat ni dah dekat, dia kata. Jadi di antara perkara yang dikatakan berlakunya kepada umat Nabi Muhammad itu ialah orang laki-laki suka pada laki-laki. Maknanya berlaku hubungan macam mana kaum Nabi Lut. Hubungan ini dipanggil homoseks. Kalau perempuan dengan perempuan pula, lesbian. Ini berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Jadi laki-laki lebih suka kepada laki-laki, wanita suka kepada wanita, bersama wanita, dan mereka bernasab kepada yang bukan turunan mereka. Ini berlaku benda ni, hubungan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita, bila kita sebut ni, mungkin kita kata ada, memang ada, sebab Nabi disebut benda ni memang ada. Dan kita sekarang di Malaysia pun banyak benda-benda ni. Entah. Di Bukit Bintang tu dia ada kelab homoseks, kelab lesbian. Ketika saya pernah dulu berforum dengan saudara Anwan Singh, masa tu dia tak masuk Islam lagi, di UPM, di KK4 UPM Serdang. Dia dalam forum tu dia sebut, dia kata dia menyamar jadi wartawan, dia pergi tempat ni, dia tengok tempat homoseks, tempat lesbian, dan dimiliki lesen oleh orang yang bumi putra, kalangan orang korporat. Jadi pakai nombor, bubuh nombor di body, di badan. Jadi kita masuk, tengok mana berkenan, boleh tempah. Jadi itu dia menyamar jadi wartawan. Bila kita tanya dia lebih lanjut, dia kata tak apalah, dia kata nanti tahu juga tu, kata dia. Itulah keadaan berlaku kita di sinilah. Dan juga berlaku juga di pusat-pusat pengajian tinggi.
Sebab saya pernah bertemu dengan salah seorang daripada pelajar di pengajian tinggi di Shah Alam, dan saya dijemput malam tu untuk beri ceramah di tempat dia, di apa nama, di fakulti pengajian dia orang ni, dia buat di surau. Jadi bila dalam ceramah tu, selepas ceramah tu, ada pelajar kata dia nak jumpa dengan saya, ada hal mustahak. Jadi saya pun lepas kuliah, lepas ceramah, dia marilah jumpa. Jadi saya kata, apa yang boleh saya bantu awak, apa ada masalah tu? Dia kata nak minta tolonglah, saya ketagihan kaum sejenis. Dia kata, awak ni betul-betul? Dia kata betul. Dia nak minta tolong bantuan macam mana nak buat. Saya tanya dia, macam mana awak boleh terlibat jadi macam ni? Dia kata, dulu tahun pertama saya masuk, ada seorang kakak yang senior, dia tahun akhir, dia ambil saya buat adik angkat. Lepas buat adik angkat, jadi mesra rapat lah. Jadi dia kata, rupa-rupanya kakak angkat saya ni, dia jenis lesbian. Jadi dia ajar saya, dia bergaul dengan saya. Akhirnya saya melakukan hubungan sesama dengan dia. Kemudian dia habis, dia pun tamat. Jadi saya ni pula, dia kata, dia tinggal saya, dia dah hajar macam tu, saya duk cari orang, jadi tak dapat. Jadi dia kata duk buat berterusan macam ni. Itulah nak minta tolong dia. Saya tak nak, saya tahu benda ni salah, saya nak tinggalkan benda, tapi macam mana nak buat? Itu saya kata, kalau kita tengok dia ni, dan yalah, kalau tengok di pusat itu tempat, di tempat lain pun ada macam tu juga berlaku. Yang saya diberitahu oleh apa nama pengetua kolej, dia kata di sini pun ada, dia kata berlaku macam tu. Tapi kata dia, kita tak adalah nak riuh-riuh benda ni, tapi berlaku di pusat-pusat pengajian tinggi. Jadi sebab tu kita, inilah yang Nabi sebut ni, apa nama yang disebut oleh apa nama orang tua ni, dia kata, wahai Umar, akan berlaku pada umat Nabi Muhammad ini dalam keadaan yang macam tu. Dunia yang akan berlaku dengan hari kiamat. Sebab tu dia kata, lari kamu daripada tu, jauhilah daripada perkara tu, jika kita sampai hidup zaman tu lah. Dan yang tua tidak sayang kepada yang muda. Ini juga ini berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad yang di akhir zaman. Orang tua dia kata tak sayang kepada yang muda, dan yang muda pula pun tak hormat pada orang tua. Dia jadi macam tu lah. Jadi bila orang tua dah tak bagi kasih sayang, tak ada penumpuan kepada orang muda, tak ambil berat, orang muda pun tak hormat orang tua, melawan cakap orang tua, dan tak dengar nasihat orang tua. Ini berlaku. Apa yang kita lihat disebut ni memang sudah berlaku. Kita nasihat, kadang-kadang ibu bapa nasihat, lari tinggalkan rumah. Sampai ada di antara anak-anak ni yang mak bapak ni nasihat langsung, dia tak ambil peduli apa dah. Sampai ada satu hamba Allah ni, dia kata, saya tak tahu nak buatlah macam mana dengan anak ni. Jadi sampai ayah dia tidur dekat pintu tu, jaga tak nak bagi anak dia keluar. Yang suami tidur dekat pintu depan, isteri tidur pintu belakang. Dia kata anak dia ni tak makan nasihat. Jadi ialah kita jaga lama mana sangat kita boleh bertahan tu. Bila kita dah mengantuk ni, tidur tak sedar lah. Sedar-sedar anak tak ada, keluar juga.
Jadi nasihat tak pakai, semua tak pakai, kata dia. Dia keluar pula, dia kata bukan sehari dua, kadang-kadang sampai seminggu, 2 minggu tak balik. Ini suasana ni berlaku ni. Nasihat kat dia, cakap kat dia, langsung tak peduli. Inilah suasana yang akan berlaku pada kita, tuan. Anak-anak sudah tidak ada menghormati ibu bapa. Ibu bapa pula dalam keadaan hidup rasa menyesal, rasa duka cita dengan perangai anak-anak. Dan kalau bukan di kalangan anak kita pula, orang-orang muda pun dia tak hormat orang tua hari ni. Kadang-kadang orang tua-tua beri teguran, nasihat, dia buat main-main gitu. Kadang-kadang buat tak dengar. Inilah perkara yang dikatakan berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Ini semua ni kalau kita buka dalam hadis 40 peristiwa di akhir zaman, ada disebut belakang ni benda ni. Dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Satu perkara yang dituntut dalam Islam untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, tapi orang tinggal, tak buat dah, tak peduli dah, pakai biar gitulah. Lantak ke orang nak buat apa, buatlah kan. Sampai ke peringkat macam tu kan. Dunia akan kiamat. Dan sekarang pun kalau kita tegur sekarang ni, kalau tegur orang buat jahat kan, jadi kita ni pula yang timbul jahat, dia tu baik. Bahkan kita tangkap orang yang buat jahat, dan kita pula jadi orang jahat, dituduh kita ni pengacau dan sebagainya. Pencegah-pencegah maksiat bertindak tangkap, dah dia kata pelampau sangat, bertindak secara melampau. Jadi dia menjalankan tugas dia sebagai jawatan pencegah maksiat. Tapi ada pula disebut macam tu, dia kata mereka ni pencegah maksiat bertindak melampaui, melebihi daripada tugasan yang telah diberikan. Nak melampaui macam mananya, dia menjalankan tugas dia. Ditangkap, dibuat operasi dalam keadaan mereka nak melakukan dah, orang kata dah tidur, dah terbaring dah, hanya tinggal masa nak berzina kan. Kita sebut memang kotor lah kan, tapi itulah kenyataan. Jadi sebab tu dikata kita berlampau. Ini dah nampak pada kita tuan-tuan, di akhir zaman nak mencegah amar ma'ruf nahi munkar ni, maka orang tinggal. Dan orang yang belajar ilmu hanya semata-mata untuk mendapatkan wang. Kita belajar ilmu ni tidak mendapatkan duit. Bukan belajar nak mendapat ilmu nak beramal, tapi belajar nak dapat ilmu, nak cari duit, keuntungan. Dan kan ilmu tu, Nabi kata al-ilmu imamul amal. Ilmu tu imam bagi amal, dia pemimpin kepada amal. Jadi makna ilmu tu sebagai alat menyuluh untuk kita melakukan ibadat kepada Allah, bukan nak mencari keuntungan ya. Berapa ilmu ni tuan, kalau nak nilai nisbah dengan duit, dengan harta benda, dia tak sama. Tak sama. Sebab tu kalau kita kata no, kita dah bagi, kita dah bayar upah apa semua, dia tak sama juga dengan keadaan nilai ilmu. Sebab apa? Ilmu ni nak dibanding dengan harta benda, duit ringgit, memang tak sama. Tinggi ilmu, besar nilai dia. Tapi di akhir zaman dia jadi macam tu, belajar, cari ilmu, nak dapat duit. Kemudian turun hujan di musim kemarau ya. Lama, panjang ni, kemarau yang berpanjangan. Dan kita pun dah duk sibuk-sibuk dah kan. Semalam kita dengar berita-berita, dinasihatkan supaya tolong perhati tu keadaan sukatan air dekat kita punya empangan semua. Sebab dijangka pada bulan hadapan, bulan 3, bulan 4, kemarau yang terik, yang panjang, kemarau yang kuat, hujan tak turun. Jadi diarahkan untuk dipantau tempat takungan tadahan air, tengok macam mana air tu.
Yalah, pantau boleh pantau lah kan. Bila hujan tak turun, jadi macam dulu lah. Maka kita pun, air pun dicatu kan. Hari ni kawasan ni dah ada air, besok pula kawasan yang ada, kawasan tak ada. Jadi bertukar-tukar gitu. Pasal air tak cukup. Bila hujan melimpah-limpah ruah pula, manusia tak mensyukuri nikmat tu pula. Dah dia jadi pula orang yang lupa. Bila tak ada hujan, reti pula berjimat. Jadi ini kemarau yang berpanjangan ya. Kemudian itu tiba-tiba turun hujan. Dan anak yang menyebabkan kesal orang tua-tua, ni saya kata tadi ni, anak-anak yang menjadikan ibu bapa rasa kecewa dengan sikap anak-anak. Kita nasihat, dia orang tak dengar. Kadang-kadang pula melawan cakap ibu bapa. Anak derhaka banyak di akhir zaman. Kadang dia tak melawan cakap orang tua, tapi perbuatan dia, cara dia tu, sikap dia, dia tak pedulikan ibu bapa. Bahkan ada pula di antara anak-anak pula suruh orang pergi ambil bapa dia. Berlaku baru ni 2-3 tahun sudah. Dia suruh jabatan kebajikan masyarakat, suruh pergi ambil mak ayah dia tu, mari letak di rumah orang tua-tua. Sebab tujuan dia boleh ambil alih harta bapa dia. Jadi terkejut orang tua tu, nak pasal apa nak? Dia kata anak pakcik suruh ambil letak di rumah orang tua-tua sebab ni lah, bapa dia dah tua, dia kata tak layak duduk macam tu apa semua, dan dia nak bolotkan harta tu lah. Paksa suruh bapa dia tanda tangan, harta tu diserah milik kepada dia. Nak tunggu orang tua tu mati lambat sangat, paksa suruh tanda tangan, dapatkan harta. Ni anak-anak kurang ajar, biadab. Dan ada juga anak yang halau bapa. Bapa tu dah pencen, kemudian tu anak ni halau, tak bagi duduk. Dia kata ni rumah ni apa semua hak dia. Sebab memanglah dibahagi dah harta-harta tu. Anak-anak dia rumah, tanah dusun, tanah sawah padi dan sebagainya dibagi-bagi. Jadi anak tu kata jangan duduk sini. Dia marah sebab ayah dia lepas mak dia meninggal, ayah dia menikah lain. Jadi orang tua ni menikah ni bukan tak dasar nafsu dah. Menikah sebab apa? Nak tolong jaga dia aja. Dia kata di segi makan minum pakai dia apa semua, teman dia bercakap lah gitu, kemudian tu teman dia pergi mengaji ke masjid apa semua, itu aja. Biar anak dia bersikap kurang ajar, marah, takut nanti makcik mak tiri ni bolot harta, ambil harta ayah. Jadi kata makcik dia, aku pun tak teringin. Dia kata harta ayah kamu tu dah, aku pun ada tanah. kata makcik dia ni, aku pun ada tanah sawah padi, ada apa semua. Tapi dia kata ayah awak ajak kahwin ni sebab nak tolong khidmat kat dia, makan minum pakai dia apa semua, teman dia pergi mengaji, tolong bawa kereta dia pergi mengaji. Jadi tolong khidmat tu lah. Tapi anak ni yang sikap kurang ajar ni balik daripada, dan kan dia pun dah ada jawatan, jadi DO, bukan kerani-kerani cabuk ni. Jadi DO, ada tanah, ada rumah, ada semua, kenderaan pun 2-3 biji, kemewahan hidup dah ada. Tapi sakit hati, marah ayah ni tak dengar cakap dia. Dia suruh ayah dengar cakap dia. Jadi halau. Dah halau, tak apalah, kata orang tua ni, dia buat rumah di belakang, buat pondok di belakang rumah, dalam tanah tu lah. Dia balik tengok pula, dia kata, orang tua tu, dia kata dia bukan suruh duduk sini, dia kata keluar. Takkan tak faham, suruh jangan duduk sini, tak bagi buat. Dia roboh pula, roboh pondok tu. Jadi ayah dia bawa makcik dia pergi duduk tu dengan masa tu arwah Ustaz Fadil masih hidup. Pergi duduk di muasasah, duduk sana. Jadi bina rumah apa semua sana, dilantik menjadi dia setiausaha di muasasah.
Jadi kata arwah Ustaz Fadil tu, haji duduk sini, tolong uruskan buat kerja sini. Sampai gitulah. Ni anak-anak kita di akhir zaman. Waktu kita tak tentulah lagi macam mana kan. Dan berkurangan orang yang mengenal budi. Orang tak reti mengenang budi ni. Makin berkurangan orang yang tak tahu menilai, tak reti mengenal budi, tak reti membalas budi. Kita orang kata no, berbudi, patut kita ni membalas budi, kita tak reti nak balas. Buat benda tu, sebaliknya berlakunya perkara-perkara yang tak sepatutnya kita balas. Kita buat benda-benda yang tak elok. Dan orang juga dia kata berlomba-lomba pakat membangunkan rumah. Tuan-tuan, pakat naikkan rumah, bangunkan rumah, taman-taman wujud, hutan-hutan diroboh, beluka-beluka diroboh, bukit ditarah buat rumah, kan? Buat rumah. Saya duk ulang alik pergi ke kuliah di Bukit Mahkota, tengok habis masuk ke Bukit Mahkota dulu, sebelah kanan tu ladang kelapa sawit, habis dah ladang tu, semua tu naik rumah. Naik rumah, saya tanya kawan naik rumah, dia kata naik rumah satu unit 720,000. Rumah teres 2 tingkat. Mana orang kita nak mampu beli, kan? Menyewa mungkin mampu lah kot, tu pun boleh bilang yang mampu menyewa. Jadi bila tak boleh kita beli, dimonopoli oleh bangsa-bangsa lain, kan? Itu yang kata nak tolong Bumi Putra. Jadi orang tu beli. Kalau orang dari Malaysia tak mampu beli, orang Singapura masuk beli. Banyak orang Singapura beli tanah, beli rumah. Di Johor habis. Sembang dengan anak-anak menantu kita, dia orang Johor. Dia kata habis, dia kata ayah, di Johor ni tanah-tanah apa semua, rumah-rumah dibolot, dibeli oleh orang Singapura. Dia kata murah di Malaysia. Kita orang Malaysia tak ada duit, kan? Dia kata mahal. Jadi pakat berlomba-lomba, pakat buat rumah, membangunkan rumah besar-besar, cantik-cantik, dan menurut hawa nafsu syahwat. Jadi manusia ni dah jadi hamba kepada hawa nafsu dah, ikut segala kehendakkan nafsu syahwat kita, dan menukar agama dengan dunia, menjual agama dengan dunia, tukar ganti dengan nilai yang murah. Ini berlaku, ya? Para alim ulama yang ada reti hukum hakam agama lalu dijual, digantikan dengan dunia, agama ditolak ke tepi. Ini Nabi sebut juga dalam hadis peristiwa di akhir zaman. Dan meremehkan urusan pertumpahan darah. Berlaku pergaduhan, bergaduh, berperang sana, perang sini, tumpahan darah, bunuh-membunuh. Ni sekarang yang tengah duk kecoh ni, apa nama, kumpulan apa ni panggil, kumpulan IS. Ini bukan Islam tuan, mereka ni bertopengkan Islam, nak menjahanamkan Islam. Ulama dah isytihar, mereka bukan gerakan ini, bukan gerakan Islam. Ni yang mereka punya kerja. Enggak. Jadi dia buat kerja bercorak bertopengkan Islam, nak menuduh, nak meletakkan Islam ni ganas. Tu. Jadi berlaku untuk bahan darah. Dan berlakunya kita pula memutus hubungan kerabat, adik-beradik. Ni kadang-kadang benda yang sikit sampai tak mengaku adik, abang, kakak, ya? Bersumpah kita tak ada hubungan, putus. Menjual hukum hakam, hukum-hukum Allah diringan-ringankan, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, bertukar-tukar. Dan memtinggikan bangunan menara, memperhiaskan bentuk mushaf. Ni buat menara-menara masjid cantik dengan khot-khot, ya? Hiasan-hiasan, sibuk hiaskan masjid cantik-cantik. Lepas tu kosong, tak boleh nak buat apa. Ni ada masjid ni berapa bulan lah, dia siap, bila siap dia tak boleh buat kuliah, tak boleh pengajian apa. Cara dia nak kuliah mengaji buat macam ni, ikut kehendak dia. Jadi banyak akhir zaman masjid diindahkan, dicantik-cantik, tapi hanya sekadar menjadi perhiasan untuk daya penarik pelancong. Di Terengganu ada 2 masjid juga, buat masjid punya cantik, tapi untuk melancong. Dia kata bukan untuk sembahyang. Inilah keadaan berlaku.
dan memuliakan orang kaya, orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang apa semua dipinggirkan, tak ambil dipeduli. Dan wanita-wanita dapat berkenderaan sendiri. Ini kita hari ni ramai, ya. Nak kata macam mana, dia kata keperluan. Ini berlaku. Kemudian dia pergi daripada kami, mana orang tua ni pun tinggal lah, dia pun hilang. Lepas tu dia sebut benda-benda ni, inilah akan berlaku pada umat Muhammad, memang berlaku. Lepas tu dia pun tinggalkan kami, dia kata. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang Islam yang kita baca tadi ni, bila dia dengar cerita ni, dia pun pergi ke tempat tu, bawa tentera dia 4,000, dan duduk di sana selama 40 hari, berazam untuk tiap-tiap sembahyang nak bertemu dengan orang tua yang cerita ni. Tapi dia kata tak mendengar jawapan apa-apa pun. Jadi itulah tuan-tuan ya, yang menceritakan bahawasanya peristiwa-peristiwa yang akan berlaku kiamat. Maka sebelum berlaku kiamat, perkara inilah akan berlaku di atas muka bumi sebagai satu daripada ujian ataupun bala yang Allah Ta'ala turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dipanjangkan umur, kita akan bertemu dengan apa yang dikatakan ini semua. Jadi mudah-mudahan apa yang kita nak buat kesimpulan, dah habis kita bicara bab ni, marilah kita melakukan amal ibadah, bersiap sedia dengan amal ibadat yang banyak. Mudah-mudahan kita mati, jika tak berlaku kiamat yang besar, berlaku kiamat yang kecil, kita mati dalam keadaan beriman dan beramal kepada Allah. Itu yang mudah-mudahan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.